Selamat datang ke saluran Maths Jumat bersama Cikgu Ivan Tan. Okey, saluran Jumat ini akan saya bincangkan semua perkara pasal matematik, okey, yang saya kongsikan pada hari Selasa di Tuesday Channel. Okey, cuma di sini saya akan gunakan benda ni dalam bahasa. Okey, jadi apa kata kita tengok apa yang cuba saya kongsikan untuk hari ini bersama sekalian semua. Sepintas lalu, apa yang akan dibincangkan oleh saya hari ini di episod ini. Okey. Jadi yang pertama, matematik. Apa itu matematik? Kenapa kita belajar matematik? Bagaimana matematik membantu kita? Kenapa ada orang tidak suka matematik? Apa cabaran semasa kita belajar matematik? Dan juga perkongsian pengalaman saya semasa saya mengajar matematik dengan pelajar-pelajar saya. Okey. Jadi kita sambung dengan slide yang seterusnya. Jadi soalan pertama iaitu apakah itu matematik? Yang belum ada idea, kita boleh berhenti sekejap, pausekan video ini dan fikir sebelum kita sambung video ini ya. Selepas kamu ada idea, sila komenkan pendapat kamu di ruangan komen di bawah, okey, supaya kita boleh sama-sama kongsi bertukar idea di sana. Kita memanfaatkanlah ruangan komen kita ya. Okey, jadi bagi saya, matematik itu sendiri melibatkan kehidupan harian saya. Apa-apa saja yang aktiviti yang saya buat setiap hari itu tidak dapat diasingkan daripada matematik. Itu pendapat saya. Okey, untuk ini tiada betul ataupun salah sebab itu akan jadi kamu punya konsep utama dalam minda kamu. Okey, so itu adalah saya yang saya rasa tak ada matematik. Kita sudah ada idea apa itu matematik, jadi kita akan kaji kenapa kita perlu belajar matematik. Okey, jadi kalau tak ada idea, bolehlah berfikir dulu, berhenti saja sekejap, fikir, baru kita sambung video ya. Okey, jadi bagi saya kenapa kita perlu belajar matematik supaya kita boleh dapat melancarkan aktiviti harian kita. Okey, contoh kita nak jangkakan berapa lama saya perlu dari bertolak satu tempat ke satu tempat. Kalau dengan matematik kiraan tu kita boleh dapat kiraan yang tepat. Okey, kecuali lah kita ada kebarangkalian juga kan. Kebarangkalian mungkin ada accident ke, ada banyak kereta ke, terjumpa kereta yang memandu dengan lambat ke, kereta rosak ke, ataupun tiba-tiba satu kereta pun tiada di jalan raya. Kamu saja ada di sana, kamu boleh pecut lagi. Itu semua kebarangkalian. Dan itu juga sebagian daripada matematik kan. Okey. Matematik membantu dalam kehidupan kita. Bila kamu faham sudah, kamu boleh kongsi dengan anak-anak kamu ataupun dengan pelajar-pelajar kamu dan mereka boleh dapat idea dan membantu mereka untuk belajar matematik. Okey? Kami sebagai guru, kami akan fikirkan lagi. Okey, matematik ni apa dia bantu dalam semua pekerjaan ya? Okey, ada pelajar yang akan jadi lawyer. Bagaimana lawyer menggunakan matematik selain kira duit? Kan? Lawyer banyak duit, kita tahu. Okey, gaji besar mereka. Okey, doktor. Doktor pula, bagaimana mereka guna matematik? Banker tak payahlah. Tapi kita bincang banyak pun kita tahu mesti dia tidak boleh asingkan dengan matematik. Kan? Juru bina rumah. Okey, kontraktor. Okey, constructor. Semua mereka. Bagaimana mereka gunakan matematik dalam kehidupan harian mereka? Okey, jadi juga itu yang kita boleh fikir dan kongsi bersama anak murid kita ataupun kita bangkitkan isu ini, topik ini kepada pelajar kita untuk mereka berfikir. Okey? Saya akan bincangkan kenapa pelajar tidak suka matematik ataupun secara ringkasnya kita panggil matematik phobia. Okey? Kenapa? Cuba fikir. Dan boleh juga komen di ruangan komen supaya kita boleh bincang apa yang tidak pernah saya mengalami lagi tu. Supaya kita boleh tukar idea, cuba-cuba, mana tahu cara itu berkesan kan? Okay. Jadi kita tengok dari
kita punya growing curve. Semasa kita dari baby lagi sampai kita jadi dewasa. Dalam pengalaman kita, okay, adakah kita dilahir benci matematik? Bila kita masih bayi lagi, adakah bila disuruh ibu bapa kita untuk buat pengiraan 1, 2, 3 tu, kita akan ada muka yang ini. Tutup telinga, tak mau dengar. Oh, tak mau dengar matematik, lari. Nangis. Macam kamu paksa dia makan benda yang dia tak suka. Kan? Ataupun dia nak sesuatu, kamu tak nak bagi dia. Nangis kuat-kuat. Ataupun ni, baby yang matang sikit. Dia menangis tanpa pengetahuan orang lain. Adakah berlaku begitu? Kalau ada tu mungkin dia betul-betul lah dilahir dengan niat yang tidak dibencikan matematik. Mana tahu kan? Tapi buat masa ni saya tak pernah jumpa lagi mana satu baby yang bila dia lahir tu, bila kamu bersama dengan dia untuk buat pengiraan, dia akan menangis seperti yang inilah. Okey. Kita dewasa sikit sudah. Kenapa pula kita mula ada yang muka yang macam ni? Boring lah. Apa benda ni? Lepas itu, sakit kepala. Susah betul lah. Besok ada exam, ada matematik lagi. Tu sakit kepala. Dan satu lagi yang kamu mengalami bersama anak kamu. Bila kamu cuba cakap dengan dia, dia bilang, stop. Jangan bagi tahu saya benda ni. Saya tak mau dengar. Cukup sudah untuk ini. Ada? Kalau kamu semua mengalami ini, maksudnya sebenarnya anak-anak kita ataupun pelajar kita sedang mengalami matematik fobia. Apa yang kita boleh buat untuk mereka? Jadi kita kena tengok cabaran belajar semasa mereka belajar matematik. Bila kita adalah bayi, kita ajar bayi matematik, pengiraan, biasa. Streskah anak kita? Tidak kan? Tapi, bila makin dia besar kan, makin dia tak suka matematik. Kenapa? Adakah dia sukakah markah yang dia dapat? Kosong markah. Ataupun markah yang tidak memuaskan. Mungkin dapat 60 markah, balik kena marah. Kebanyakan keluarga Cina macam tu lah. Macam dulu saya, kalau kali ni 80 markah, peperiksaan kedua dapat 60 markah, kena rotan. Bagi saya, pengalaman tidak bagus. Jadi saya tak berapa suka matematik. Tapi terbalik situasi saya. Sebab antara walaupun turun markah saya, itu masih subjek yang paling bagus saya skor. Masih dia ratakan saya punya mentaliti. Jadi adakah anak kamu mengalami situasi yang sama? Adakah dia rasa tertinggal semasa belajar matematik? Kalau ada, mungkin itu juga faktor yang menyebabkan dia tidak suka matematik. Jadi, kamu boleh cuba senaraikan cabaran belajar yang kamu menemui di pelajar kamu ataupun di anak kamu di komen box di bawah. Okay? Kita manfaatkan tu betul-betul sebab kalau tidak guna ni, ruangan komen ni, saya rasa macam sangat bazir. Buat apa kita mau buat ruangan di YouTube kan? Sebab ini adalah ruangan untuk kita berkongsi. Okay? Jadi, fikir dan kita sambung. Jadi di sini saya akan berkongsikan pengalaman saya. Dulu saya mengajar di learning center, di mana ibu bapa pelajar akan datang ke pusat kita untuk belajar selepas sekolah, selepas waktu persekolahan. Okay, ada ibu bapa datang ke pusat kami dan dia bagi tahu kami siap-siap anak saya ni tak suka matematik, dia benci, ataupun dia bagi tahu anak saya tak boleh skor matematik. Kalau kita bagi dia latihan matematik, dia lari, dia buat tak tahu, dia ignore totally, dia tak mau tengok. Okay, macam gambar yang saya paparkan tadi. Okay, so saya cakap, okay, kami nak tahu, kami nak diagnose dulu.
Okay, nak analisis apa masalah budak dulu. Kalau dia ada penyakit yang memang tak boleh kira tu, saya lupa lah, dyslexia, salah satu jenis dyslexia lah. Okay, yang memang dia tak boleh berurusan dengan nombor tu, dan terpaksa saya hantar kes ini kepada guru yang dari guru sekolah khas, okay, untuk konsult yang pakar. Tapi kalau bukan, kami boleh uruskan masalah ini tanpa masalah. Okay, ini keyakinan kami. Sebab banyak kes kami jumpa sudah, pada hujung hari memang budak tu suka. Dia suka datang. Dia sanggup ponteng kelas tuition yang lain just untuk datang ke pusat untuk belajar. Ada sampai yang bising pada hujung hari, boleh tak saya datang hari-hari? Seronok belajar di sini. Kenapa boleh kita tukar attitude tu? Okay, jadi pelajar yang sekolah rendah, biasanya yang tahun 1, tahun 2, sampai anda tahun 3, tahun 4, kami akan guna cara yang sama untuk uji. Counting, iaitu pengiran nombor. Okay. Kita minta budak itu mengira dari satu nombor ke satu nombor yang ditetapkan mengikut kiraan yang kita minta. Secara dua hala. Okay, contohnya, kira dari 1 hingga ke 10 dengan kiraan 1 ke hadapan. Jadi budak kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagus. Apa kata kamu undur? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus, tanya. Apakah kita besarkan nombor tu lagi? Okey, kita kira dari 10 hingga 20. Kiraan 1 juga pergi ke depan. Okey, ada yang akan jawab 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mungkin dia tak tahu 20, dia akan sambung lagi 12. Nampak? Maksudnya dia hafal tapi dia tak faham. Ada yang mungkin dia akan jawab puluh-puluh. Kan? Sebab 2 10, jadi dia jawab puluh-puluh. Tak betul juga istilah dia. Sebab dia tak faham. Apa itu puluh? Lepas tu kita cuba lagi dengan nombor lain. Itu kita tahu lah masalah. Kalau dia boleh berjaya melepaskan diri daripada cabaran ini, kita bagi dia cabaran lain. Kiraan 10. Kira dari 10 hingga ke satu nombor yang saya akan berhenti nanti dengan kiraan 10. Okey? Ke hadapan. Jadi dia kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini yang sebenarnya betul kan? Tapi ada budak dia akan jawab sehingga 90, lepas tu dia balik kepada 20. Okey. Ada yang dia lepas 100. Okey. 90, 100, tapi selepas itu kiraan 10, dia tidak akan jawab 110. Dia akan terus naik jadi 200. Kiraan dia macam ni. 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500. Nampak masalah di mana? Kami minta dia kira dalam kiraan 10, tapi masa dia masuk ke nombor di kawasan 100 tu, dia akan terus tukar jadi kiraan 100. Maksudnya konsep ratus di minda dia tidak tepat. Itulah kita kena bagi dia gambaran. Kenapa sekarang selepas 100 itu bukan 200 kalau ikut kiraan puluh. Kita akan tunjuk. Kita ada bahan EBM kita untuk membantu dia. Kita juga ada yang dalam bentuk kertas. Okay, kita lukis untuk dia tengok. Okay, so dia dapat gambaran sudah. Bila kita uji dia lagi semula untuk kali kedua, kali ketiga tu, dia boleh settle masalah itu tanpa apa-apa cabaran. Okay, dan dia ada satu pengalaman yang bagus dan dia mula tidak begitu benci ataupun dia tidak begitu negatif terhadap matematik. Okay, jadi itulah kunci-kunci yang kita nak, itu yang kita mau jumpa daripada anak-anak kita. Okay, jadi untuk video hari ini sampai sini sahaja. Yang lebih banyak lagi saya akan kongsikan pada minggu depan. Jangan lupa
Okey, kalau suka video ini dan rasa memberi manfaat kepada anda, silalah subscribe, like dan sharekan ini kepada rakan-rakan yang lain. Sama masa, iaitu pukul 8 malam, sama saluran dan sama playlist. Okey, kita jumpa minggu depan. Bye.